Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 3 Mac 2020 bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama pagi ini. Perdana Menteri jamin lantik anggota Kabinet berintegriti. Kementerian Kesihatan sahkan 2 orang kenamaan negatif COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan kedudukannya sebagai Perdana Menteri bukan kerana khianat seperti mana tuduhan dilemparkan ke atasnya di sebalik kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Sebaliknya, beliau tampil untuk menyelamatkan keadaan dan negara daripada berterusan dilanda kemelut. Saya sebenarnya tidak mengidamkan jawatan Perdana Menteri. Saya hanya tampil untuk menyelamatkan keadaan apabila kedua-dua calon Perdana Menteri tidak mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Di peringkat awal, saya dan semua ahli-ahli Dewan Rakyat daripada Parti Bersatu telah memberikan sokongan yang padu kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tetapi malangnya beliau gagal untuk mendapatkan sokongan majoriti. Tan Sri Muhyiddin menjelaskan perkara itu dalam ucapan khas bertajuk Rayuan kepada Rakyat Malaysia yang disiarkan secara langsung malam tadi. Ia adalah ucapan sulung beliau yang ditujukan kepada rakyat Malaysia selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada Ahad lalu. Tambahnya, beliau mengambil masa memikir sedalam-dalamnya sebelum membuat keputusan dan menerima menjadi calon Perdana Menteri setelah disokong sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu pertemuan sebelum kemelut politik melanda. Saya telah bertemu dengan Tun Dr. Mahathir dan meminta beliau menyokong saya. Dalam pertemuan yang disaksikan oleh 2 orang tokoh parti, beliau telah menyatakan bahawa beliau bersedia untuk memberikan laluan kepada saya sekiranya saya mendapat sokongan majoriti. Perkara ini dinyatakan oleh beliau sendiri dalam satu sidang akhbar pada 27 Februari 2020. Dengan sokongan itu, saya telah pun menerima pencalonan saya sebagai Perdana Menteri. Saya tahu ada yang marah pada saya. Seperti yang dijangka ada pihak yang menggelar saya pengkhianat. Dengarlah baik-baik. Saya bukanlah pengkhianat. Naluri saya jelas bahawa keberadaan saya di sini adalah untuk menyelamatkan negara daripada berterusan dilanda kemelut ini. Sementara itu, menyentuh mengenai lantikan jemaah menteri, beliau berjanji untuk memilih individu yang bersih, berintegriti dan berkaliber. Saya juga sedar bahawa apa yang rakyat mahu ialah sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang berintegriti dan bebas rasuah. Buat permulaan ini, saya berjanji akan melantik anggota jemaah menteri daripada kalangan individu yang bersih, berintegriti dan berkaliber, insya-Allah. Kerajaan pimpinan saya juga akan memberikan keutamaan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan integriti dan tadbir urus kerajaan yang baik. Jelas beliau, ia termasuklah usaha membantras amalan rasuah dan salah guna kuasa dengan meningkatkan penguatkuasaan dan memperkemaskan undang-undang, peraturan dan amalan berkaitan. Beliau juga menekankan akan memberi keutamaan apa yang didambakan rakyat demi kelangsungan hidup termasuk perkhidmatan seperti kesihatan dan pendidikan. Bahkan kerajaan pimpinannya akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang akan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dan merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat.
Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin menzahirkan perhargaan kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad atas jasanya kepada negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir yang telah pun banyak berjasa kepada negara kita. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ayuh, bersatulah kita demi tanah air kita yang tercinta ini. Gabungan Parti Sarawak GPS tidak mengadakan sebarang perbincangan mengenai jawatan Kabinet dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Whip Parti Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan media memaklumkan GPS kini hanya melihat kepada kepentingan negara untuk memastikan politik negara stabil dan kepentingan Sarawak diutamakan. GPS memberi mandat penuh kepada Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg selaku pengerusi untuk memutuskan sama ada akan bersama dalam kerajaan persekutuan dengan mengambil jawatan kabinet atau sebaliknya. GPS juga tidak bercadang untuk bergabung dalam Perikatan Nasional. Sebaliknya terus bergerak sebagai sebuah entiti politik tempatan yang tidak terikat dengan mana-mana gabungan. Tegasnya dakwaan DAP dan PKR bahawa keputusan dibuat GPS seolah-olah menyokong PAS dan UMNO adalah tidak berasas sama sekali. Sebaliknya, keputusan dibuat untuk memilih calon Perdana Menteri dan bukannya untuk menyertai mana-mana gabungan. UMNO Kelantan menyatakan sokongan penuh terhadap kepimpinan kerajaan negeri sedia ada yang diterajui Pesuruhjaya PAS Negeri Datuk Ahmad Yaakob sebagai Menteri Besar. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, berkata sehubungan itu beliau juga mengingatkan ahli UMNO tidak membincangkan perkara berkaitan jawatan. Tak payahlah kita nak bercakap soal kedudukan. Bukan soal habuan ya. Soalnya ialah nama itu, motif utamanya ialah untuk membela rakyat. Saya UMNO Kelantan amat berharap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru ini akan menjadi salah seorang Perdana Menteri yang terbaik untuk seluruh rakyat dalam negara ini. Pengalaman yang ada pada beliau. Datuk Ahmad Jazlan berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Badan Perhubungan UMNO Negeri di Kota Baru. Pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar dan timbalannya, Datuk Muhammad Amar Abdullah, dalam masa terdekat. Hari ini Penny belanja. Lebih 3,000 ahli PKR dari 24 cawangan di Perak didakwa akan keluar dari parti itu ekoran kehilangan keyakinan terhadap kepimpinan parti. Bekas Ketua PKR Cabang Lenggung, ID Azalan Shah Benjamin berkata keputusan dibuat selepas mereka menyedari bahawa Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal menyatukan ahli parti dari semua peringkat. Tambah Azalan, ahli parti semakin hilang keyakinan selepas pemecatan Datuk Seri Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin dari parti itu. Dengan pelbagai kejadian yang tidak diingini, turut menjejaskan kredibiliti parti berkenaan, termasuk serangan terhadap Naib Presiden Tian Chua oleh penyokong PKR di Ibu Pejabat Parti di Petaling Jaya Ahad lalu. Agenda utama kemenangan Pakatan Harapan sebagai kerajaan selepas 60 tahun negara ditadbir oleh Barisan Nasional adalah untuk membina semula negara. Malangnya beliau dilihat lebih memberi tumpuan kepada agenda peralihan kuasa PM ke-7 kepada PM ke-8 sehingga mengheret pentadbiran agar tunduk kepada agenda peribadi yang rakus. Pada sidang media di Tower Regency Hotel Ipoh semalam menyaksikan kira-kira 260 ahli PKR menanggalkan baju seragam parti untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka terhadap kepimpinan parti. Polis tidak akan menyekat mana-mana pihak untuk berhimpun selagi ia tidak melanggar undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, penganjur perhimpunan perlu mengemukakan notis terlebih dahulu kepada polis selaras dengan Akta Perhimpunan Aman 2012. Gunakan ya dalam keadaan negara yang aman ini, yang memberikan jaminan ya kepada mereka untuk bebas bersuara, gunakan dengan bijak. Luahkanlah, tak apa. Ya. Sebenarnya kuasa di tangan bukan di mulut. Ya. Mulut tu yang akan membawa
Kalau tidak berhati-hati akan membawa susahlah kepada. Dan saya pula tidak suka pihak saya untuk mengambil tindakan untuk menangkap dan seolah-olah negara ini is a police state. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menerima kunjungan hormat Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tan Sri Effendi Buang di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Mengulas mengenai kebebasan bersuara, beliau berkata rakyat Malaysia mesti menggunakan kebebasan dengan bijak dan tidak menghasut orang lain, melakukan kekerasan atau hasutan. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar berhati-hati ketika meluahkan pandangan di laman sosial dan berbuat demikian dengan berhemah. Sejak minggu lalu, beberapa protes kecil diadakan di ibu negara susulan perkembangan terkini politik negara. Dewan Rakyat masih menunggu sebarang perkembangan terkini mengenai perjalanan persidangan yang akan berlangsung pada 9 Mac ini atau sebaliknya. Selanjutnya, yang di-Pertuanya Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu. Cubaan pihak media untuk mendapatkan ulasan lanjut daripada beliau gagal ketika ditemui pada Majlis Pelancaran Buku Malaysia Parliamentary Procedure di Parlimen malam tadi. Beliau hanya memaklumkan masih menunggu balasan. Mengikut jadual asal, istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 sepatutnya berlangsung 9 Mac ini dengan perasmiannya akan disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dua individu kenamaan yang dikaitkan dengan kes ke-26 COVID-19 disahkan negatif jangkitan berkenaan. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan KKM, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata keputusan itu berdasarkan hasil ujian makmal yang dilakukan di Hospital Sungai Buloh lewat petang semalam. Melalui satu hantaran di Facebook rasminya, beliau memaklumkan bagaimanapun siasatan dan pengesanan kontak rapat bagi kes ke-26 itu masih terus dijalankan. Orang ramai diingatkan tidak menularkan berita mengenai kes jangkitan COVID-19 yang tidak disahkan oleh KKM bagi mengelakkan situasi salah faham dalam masyarakat. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai seorang bekas menteri dan timbalan menteri dipercayai kontak rapat dengan kes ke-26 positif COVID-19. Mengulas situasi terkini, sehingga semalam dilaporkan tiada kes baru jangkitan berkenaan dan jumlah kumulatif kes kekal 29 kes. Daripada jumlah itu, 15 orang adalah warga negara China, 11 warga negara Malaysia dan 3 lagi masing-masing dari Amerika Syarikat, Jepun dan Itali. Seorang pemandu teksi dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi Johor atas 3 tuduhan menggunakan kekerasan dan enggan memberi kerjasama semasa pemeriksaan polis dilakukan Februari lalu. Tertuduh Nur Jahan Abdul Rahman, 30 tahun, mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mazana Sinin. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memiliki telefon bimbit yang disyaki hasil curi dan menggunakan kekerasan jenayah terhadap pegawai polis di kawasan tepi Jalan Wayang, Kota Tinggi, kira-kira jam 8.30 malam 21 Februari lalu. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa menceroboh sebuah bilik sewa milik orang lain di Jalan Pedadah, Taman Kota Jaya, kira-kira jam 5.30 petang hari sama. Manakala pertuduhan ketiga melakukan kekerasan terhadap anggota polis dengan niat menghalang tugas penjawat awam di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi pada 4 Februari lalu. Tertuduh dibenar ikat jamin RM12,000 untuk kesemua pertuduhan. Mahkamah menetapkan 29 Mac ini sebutan semula kes. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Seorang pendatang Syria yang cuba memasuki Greece maut ditembak pihak berkuasa negara itu. Kejadian yang disahkan Turki itu bagaimanapun dinafikan kerajaan Greece dan mendakwa ia adalah propaganda Turki. Insiden itu tercetus apabila kerajaan Turki membuka sempadannya minggu lalu bagi membenarkan pendatang Syria masuk ke Eropah. Greece bagaimanapun masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Setakat ini, lebih daripada 10,000 migran cuba untuk menyeberangi sempadan melalui darat dan kebanjiran pelarian ini memaksa pengawal keselamatan melepaskan gas pemedih mata.
Sejak hujung minggu lalu, sekurang-kurangnya lebih 1,000 pelarian telah tiba di Kepulauan Aegean dengan bot. Bagaimanapun, ia dicemari dengan insiden kematian apabila awal pagi kemarin mayat seorang kanak-kanak ditemui di kawasan perairan Lesbos di Greece, dan itu merupakan kematian pertama sejak Turki membuka sempadannya. Turki yang menjadi penempatan kepada 3.7 juta pelarian Syria dan mempunyai lebih 1 juta orang lagi kini berada di pintu masuknya, memutuskan untuk menarik balik perjanjian sekatan kemasukan migran ke Kesatuan Eropah. Angka kematian COVID-19 di Amerika Syarikat meningkat kepada 6 orang. Kesemua kematian di negara itu dilaporkan berlaku di Washington. Pihak berkuasa memberi amaran penularan COVID-19 kini memasuki fasa mitigasi. Pegawai Kesihatan di King County, Jeff Duncan berkata, risiko untuk dijangkiti semakin bertambah. Terdahulu, Governor New York memberi amaran virus terbabit berkemungkinan besar akan merebak di hub kewangan itu. Ia selepas kes pertama dikesan terhadap seorang pekerja kesihatan yang melawat Iran baru-baru ini. Presiden Donald Trump dilaporkan mengadakan perjumpaan dengan syarikat farmasi terkemuka bagi membincangkan usaha membangunkan vaksin COVID-19. Sementara itu, jumlah kematian COVID-19 di Iran meningkat kepada 66 orang. Ia termasuk seorang pegawai majlis tertinggi tatkala Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menuju ke Tehran. Timbalan Menteri Kesihatan memaklumkan setakat ini terdapat 523 jangkitan baru COVID-19. Sebelum ini, antara mangsa korban COVID-19 ialah Ahli Majlis Kesejahteraan Muhammad Mir Mohammadi. Beberapa pegawai tertinggi yang telah dijangkiti COVID-19 termasuk Naib Presiden Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Masumeh Ektekar serta Timbalan Menteri Kesihatan Iraj Hariki. Iran merekodkan bilangan kematian paling tinggi akibat COVID-19 di luar China. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat ketika ini nampaknya menjejaskan penganjuran sukan di seluruh dunia. Satu demi satu kejohanan ditunda dan tidak kurang juga ada yang terpaksa dibatalkan. Turut terkesan kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah yang sepatutnya berlangsung dari 11 hingga 18 April nanti sah ditunda ke tarikh baru sebagai langkah berjaga-jaga. Keputusan untuk menunda kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-29 itu dinyatakan penganjur dalam satu kenyataan media semalam. Ia terpaksa diputuskan selepas menilai dua perkara penting, antaranya penularan wabak COVID-19 yang merebak dengan pantas di Korea dan Jepun. Selain tahap kesihatan, beberapa pasukan seperti Australia, Kanada dan Jepun perlu diberi perhatian agar tidak menjejaskan persediaan pasukan berkenaan ke Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Pasukan-pasukan seperti Australia, Kanada, Jepun dan Korea di samping Malaysia serta Pakistan antara 6 pasukan yang dijadual mengambil bahagian pada saingan Piala Sultan Azlan Shah kali ini. Justru kejohanan yang turut menawarkan mata dalam ranking dunia itu akan ditunda ke tarikh baru iaitu dari 24 September hingga 3 Oktober nanti. Keputusan yang dibuat itu juga sudah dimaklumkan kepada Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH, Persatuan Hoki Asia EHF dan Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Dengan penundaan ini, skuad Malaysian Tigers bukan sahaja perlu meneruskan latihan tanpa perlawanan bertaraf antarabangsa, malah hasrat jurulatih Roland Othman untuk menguji pasukan barunya dalam masa terdekat juga tidak kesampaian. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Marcella Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.